بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita kaum muslimin dan muslimat boleh kita datang kepada masjid semaya Jumaat dengan cara sempurna, dan setelah daripada itu kita nak mari pula masukkan belajar isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan bagi orang Islam kita semenjak daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quran sampaikan kepada hari yang kita ada ini. Al-Quran yang ada di tangan orang-orang Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dulu sehingga sekarang, tidak berubah Quran kita ni walaupun satu huruf pun. Jadi kita telah masuk sedikit daripada isi. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala doa daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10, mula daripada abasa wa tawalla sehingga fa anta anhu talaha tutu. Jadi Tuhan duk royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Rasulullah, mung ni jangan duk besarlah orang yang tidak nak kepada kebenaran daripada apa yang mung tu bawa datang kepada mereka, dan mung tu paling daripada seorang sahabat yang nak kepada kebenaran, walaupun sahabat itu pangkat tak sama dengan ketua-ketua pembesar-pembesar yang mung tu duk bercakap. Itu sebagaimana kita telah tahu dah lah, anja'ul a'ma tu kena kepada Abdullah ibn Ummil Maktum. Dan setelah daripada Allah Subhanahu wa taala duk royak gitu tu, Tuhan buat turun satu ayat lah kepada kita. Tuhan kata, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Ya Rasulullah, kalau mung ni kacau setara mana, usaha setara mana nak hidayah mereka yang tak seh kepada hidayah, diri dia sendiri tak seh hidayah, fa innallaha la yahdi may yudil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan hidayah mereka yang nak kepada kesesatan. Sebab nak hati kita tu nak dulu, baru Tuhan tu nak bantukan kita. Itu kaedah yang Allah Subhanahu wa taala jalan berlaku di atas muka bumi ini, sunnatullah gitu. Sebab tu Tuhan kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak ubah cara hidup daripada hak tak molek kepada molek, daripada hak molek dah ke atas lagi kalau kita tak usaha nak ubah daripada diri kita sendiri. Makna kata kena cut remtun tadi itu kena tertolak daripada diri kita. Sebab itulah Allah Taala kata, fa innallaha la yahdi may yudil.
Makna sesungguhnya Allah Ta'ala tak akan hidayah mereka yang Tuhan nak menyesat. Tuhan nak menyesat di situ makna kan? Bukan makna Tuhan nak menyesatkan dia sedangkan dia tu nak kepada hidayah. Tak. Tuhan menyesat situ makna kata dia sendiri tak say kepada hidayah. Dia berasa takabur apa hak Nabi royak tadi itu bagi orang perih-perih, orang tak ada pangkat, orang tak ada muka dalam masyarakat, padahlah beriman dengan Nabi. Buat-buat kita ni ada nak makan dah, pangkat pun ada, orang pun ada sekeliling kita, nak gapo lagi hak Muhammad dah royak. Tu makna kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Masuk kesal hayatud dunia tadi tu, jadi dia pautkan hati dia sampai kata nampak hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, ayat kita nak masuk ni iaitu ayat ke-11 daripada surah Abasa wa Tawalla. Sama sikit dia kata fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka itu tak ada siapa boleh tolong. Nak ayat gapo kita sini? Nak ayat kata pertolongan daripada Allah bila nak datang? Apabila kita tolong diri kita dulu. Ini kaedah mati. Jangan kita kata rezeki Tuhan telah tetap siap dah. Gapo Tuhan nak berlaku Tuhan buat siap dah, Tuhan tanda siap dah. Itu kita kecek boleh bila? Apabila benda tu kita usaha dah. Kalau belum pada usaha, belalah kita tidur selimut pun tak apa, tak kena tubik kerja pun tak apa, rezeki tu tanda siap dah. Tak, bukan tak kena lagu tu. Cara faham beriman qada qadar kalau tak kena membawa pada orang Islam kita tu jadi mundur, jadi lalang pada gu. Tak ada dengan orang sama. Ha baik. Kalau gitu setelah daripada kita tahu dengan cara luah-luah gitu dah, Tuhan kata kallah. Ya Rasulullah, jangan buat dah lagu ni. Orang mari itu daripada kalangan sahabat hal lain-lain kalau mari nak minta wimung tu mengajar hukum agama, walaupun mung dok kecek dengan orang besar setara mana pun, jangan tarik muka dah. Makna kata Rasulullah buat tadi tu orang panggil perkara yang khilaful aula, bukan perkara yang salah. Khilaful aula ni makna kata hak utama kita tinggal, kita pergi buat hak sah lagi. Misal kita kata dengan cara mudah-mudah, kita nak baca Quran ni boleh baca dalam telefon sekarang pun boleh baca. Tetapi kita baca dalam mushaf, di dalam Quran kertas tadi tu mushaf orang panggil, hak mana lebih utama? Hak utama iaitu baca dalam mushaf. Walaupun dua-dua tu sah belaka, akan tetapi baca dalam telefon apa khilaful aula. Hak utamanya kena baca dalam mushaf, bukan baca dalam ni. Walaupun dalam ni pun tak ada masalah, tetapi nak misal kata gapo pula khilaful aula. Heza dah. Kalla ya Rasulullah, jangan buat nah lagu tu, tak sah buat lah lepas pada ni lagu tu tak sah buat. Supaya mung tu aku nak mengingat je, jangan dok buat lagu tu. Innaha, sesungguhnya. Gapo innaha? Ha tu orang panggil dhamir yang rajak kelik pada semua ayat Quran yang ada depan daripada kita baca gidah tu. Tu makna kata innaha ai as-suwar. Surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala duk pasal kepada kita. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala duk royak kepada kita. Innaha tazkirah. Apa makna tazkirah? Tazkirah ni makna pengingatan. Mana pengingatan. Jadi manusia kita ni kena duk beringat semua. Satu, kita kena beringatkan diri. Yang kedua, orang tu kena duk mengingati kepada kita semua. Hal apa? Sebab sifat mulazamah, sifat yang kesemula jadi manusia kita ni dia terlupa. Sebab tu disyaratkan dalam agama kita ni kena ada hari Jumaat ni kena khatib baca khutbah hukum hakikat agama sakut paut dengan urusan hidup di atas muka bumi dunia ni kena hidup pasal masuk sama. Sekadar tu tak ada lagi. Gapo hak padai? Suruh mai semaya Jumaah pula dengar ayat Quran masuk dalam telinga tiap-tiap hari. Supaya kita ni tak terlupa apa yang Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita. Baik. Jadi kalimah tazkirah ni kalau kita balik tengok di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan sebut kalimah tazkirah ni 9 kali ya dalam Quran. 30 juz semua tu 9 kali. 9 kali ni ada di dalam 7 surah. Ada dalam berapa? Dalam 7 surah. Yang pertama dalam surah Taha ayat yang ketiga. Yang kedua dalam surah Al-Waqiah ayat ke-73. Yang ketiga surah Al-Haqqah ayat 12 dan ayat 48. Dan yang keempat Tuhan sebut
tazkirah suratul Muzammil ayat 17. Ayat 19, maaf. Kemudian suratul Muddathir ayat yang ke-49 dan ayat ke-54. Yang setepat lagi kena suratul Insan. Suratul Insan tersebut dalam ayat yang ke-29 surah Abasa wa Tawalla ni hak kita duk mengaji ni. Makna 9 kali Tuhan sebut lafaz tazkirah. Kalau gitu gapo makna tazkirah? Tuhan tafsir tazkirah di sini. Qala subhanahu wa ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha surahlah makna dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebab orang panggil dalam bahasa ulama orang panggil huruful muqatta'ah. Murad maksud gapo Taha Tuhanlah yang punya tahunya. Kemudian ma anzalna, tidaklah kami menurunkan Al-Quran. Ma anzalna Qur'ana, mana ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Kami tak turun ke Quran ni supaya jadi kecelakaan bagi manusia. Tetapi tujuan Tuhan turun ke Quran ni apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Malaikat satu pengingatan bagi mereka yang takut kepada hari kemudian, satu hari. Sebab tu Tuhan ayat kata, gapo mana kata illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah Taala kata dalam suratul Qaf, Tuhan kata fadzakkir bil Quran liman yakhafu wa'id. Mengingatilah olehmu ya Rasulullah dan semua umat Nabi yang ada ilmu dengan isi kandungan Al-Quran bagi mereka yang takut kepada satu hari yang kita kena berdiri depan Tuhan. Tuhan akan tanya satu daripada nikmat yang beri pada kita. Itu makna kata illa tadhkiratan liman yakhsha. Hak tu maksud kata innaha tadhkirah. Hadana makna kata innaha tazkirah. Quran ni sebagai pengingatan bagi kita sebagai manusia. Kata kita ni mari daripada mana, duk sini nak buat gapo, lepas pada nak pergi kana pula. Itu makna kata Al-Quranul Karim. Sebab itulah Quran ni ditafsirkan oleh ulama hak setengah-setengah, dia kata katalog kan penyu, kan caiชีวิต. Makna kata surat yang nak royak cara nak pakai hidup lagu mana. Tu maksud kata innaha tazkirah. Faman syaa dzakarah. Tengok Tuhan. Ya wa'ari dah Quran kepada kita. Dan wa'ari pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ari apa Nabi kepada kita. Tuhan kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Cuba kita perhati pada ayat yang nak tafsir kata faman syaa dzakara. Tuhan kata faman syaa, maka sesiapa yang hendak nak mengingati isi kandung Quran, maka wahai Rasulullah mengingati. Seolah kata ilmu-ilmu ni kita dulu kena nak. Sebab tu kita ni nak asuh anak cucu kita lagu mana, we nak kepada ilmu. Kalau kita hantar luar negeri sekalipun, kalau dia tak say ilmu, dia lebih sana. Habis duit peri ya kita ke tua. Ni hakikat benar-benar nak we kita tahu. Jadi kita ni tak apalah setengah-setengah kata tak ada nak pergi ngaji sangat, tapi nak pergi tu supaya nak betulkan akhlak apa nama. Tetapi hak tu sekadar tu bukan hemah kita. Bukan paumai kita hantar anak cucu kita lepas keluar negeri tempat bombing anbiya, bukan. Tetapi hak naknya nak asuh lagu mana, nak gerak hati dia lagu mana, nak dia kasih kepada ilmu supaya dia nak dulu. Apabila dia nak, dia nak cari. Apabila dia cari, bolehlah kita nak uwi ke dia tu. Sebab tu saya kata faman syaa dzakarahu. Siapa dia nak tahu hukum agama, ya Rasulullah, beritahulah kepada dia. Apabila Tuhan royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita apa kena? Kita sebagai warasatul anbiya yang ambil ilmu daripada alim ulama kita segenerasi ke segenerasi sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena sepatu. Makna kata faman syaa dzakarah. Makna kata apabila kita nak mengingati ni, mengingati dengan apa? Mengingati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengingati, iaitu daripada isi kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau gitu ayat tadi daripada suratul Nahl, Tuhan kata kan fas'alu ahla dzikr.
Hei umat aku, tanyalah olehmu akan ahli zikr. Pihak ahli zikr. Dengan ittifaq dan ijma' ulama, ahli zikr di situ kena pada alim ulama. Alim ulama yang reti hukum halal wal haram hak Allah Subhanahu wa taala nak. Di dalam isi kandungan Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mu tak tahu. Kalau kita tahu dah, kalau kita pergi tanya pula, kita panggil tanya wak mai-mai hatu tak boleh. Tengok Tuhan hajar kita. Makna kan? Kita tahu dah, cuma tanya untuk nak long cheng orang. Tama siapa ceru, tak long cheng kau. Tu tak kena lagu tu. Faham tak? Makna tak? Apa nama? In kuntum la ta'lamun. Lepas tu soal lagi bil bayyinati waz zubur. Kewajipan bagi orang Islam yang ada ilmu yang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena bawa bil bayyinat. Apa makna bayyinat? Keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia kata dalam kitab Diwan, dia kata al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu ni apa yang dikatakan di dalam tu haddatsana, orang ni daripada ulama ni, royak daripada ulama ni, tarik sampaikan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mana al-ilmu. Itu makna kata faman syaa dzakara. Setelah daripada tu wa anzalna ilaika dzikra. Sesungguhnya kami anzalna. Kalimah tengok bahasa Arab. Anzalna dengan nazzala beza. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hatum inna anzalna lain. Nazzala alaikal kitab mana lain. Anzalna makna anzala, kalimah anzala dalam bahasa Arab turun sekaligus daripada Allah Taala kepada Baitul Izzah, taruh di Lauhil Mahfuz. Itu makna Al-Quran. Turun pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadr. Sebab itulah malam Lailatul Qadr Allah Taala memuliakan orang yang amal pada malam tu Tuhan ganda 1000 bulan. Sebab apa? Kerana mulia pada kita hak kita duk ngaji ni. Itu makna anzalna makna turun sekaligus. 30 juz di awal hingga akhir. Adapun nazzala alaikal kitab, nazzala makna kata waktu turun mengikut asbab, mengikut keadaan. Itu makna kata inzal munajjaman. Munajjaman makna kan? Makna waktu turun berlaku lagu ni, waktu ayat ni, berlaku lagu ni, waktu ayat ni. Itu maksud kata wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan sesungguhnya Al-Quran faraqnahu, kami mentajzi'kan. Tajzi'ah makna kan? Kami apa bahasa Jawi kita makna kata bagi. Waktu jadi hak ni turun masa ni, hak ni turun masa ni, hak ni turun keadaan ni, hak ni turun pada kelakuan ni. Itu makna kata wa nazzalnahu tanzila. Itu makna kata wa Qur'an faraqnahu. Supaya apa? Litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau ya Rasulullah baca di atas para manusia. Biar para manusia kena kita ni lah. Kena sahabat Nabi mula-mula, tabi'in, kau tarik tu siapa orang beriman ila ayrithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Sehingga hari Allah Taala nak bangkitkan hari kiamat. Itu makna kata wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Tuhan waktu semua Quran ada depan ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita tak jaga apa tak apa, Tuhan jaga siap. Nak ubah walaupun sasah dah tak boleh. Tu maknanya. Baik. Yang itu ayat tadi tak habis lagi. Apa nama? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Aku turunkan az-zikra ni Tuhan menamakan Quran ni zikr. Benar yang nak mengingati kepada manusia dan bawa data Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ni litubayyana linnas. Hari Nabi untuk nak menyata kata Quran ni nak lagu mana. Lepas tu ulama bawa ilmu daripada Rasulullah itulah kepada kita. Itu makna kata litubayyana linnas. Apa nama? Ma nuzzila ilaihim. Apa yang kami turunkan kepada mereka itu manusia, wala'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan harap-harap mereka itu boleh mikir, boleh ambil faedah daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala buat turun mari.
Itu dah, itu makna kata faman syaa'a dzakarahu. Itu makna kata cara kita nak mentafsirkan Al-Quranul Karim, pasti kita kena tafsir hak molek sekali dengan ijma' ulama. Imam Tabari pun baik dia kata. Imam Tabari ni Sultanul Mufassirin, tokoh ulama hak hebat sekali, raja segala-gala ulama tafsir. Mati pada tahun 310 Hijriah. Dia ada Jami' Tafsir At-Tabari. Kalau tabak sekarang ni 30 lebih daripada jilid 1 lebih. Tu apa panggil Sultan Mufassirin. Dia kata semolek-molek cara tafsir Quran iaitu tafsir Quran dengan Quran. Sebab itulah kita apabila mengaji daripada alim ulama, pasti orang nak tafsir lagu ni, yang pertama sekali dia kena hafal Quran kamilan, sepenuh daripada awal Fatihah ila Nas, duk dalam dada dia semua. Lepas daripada tu mengaji isi kandungnya Al-Quran, hak tu ada kata gapo isi kandungnya. Setelah daripada mengaji tu, belum daripada tu ulama kata mengaji qawaidut tafsir. Qawaid cara kita nak tafsir Quran ni lagu mana, nak tok ayat ni sini mana, ayat ni sini mana, nak buat keluar hukum lagu mana. Tu makna kata orang nak tafsir Quran tu dia duk setara tu. Katanya guru kita ni, guru kami Syekh Muhammad Amin Syanqiti, guru pada guru kita. Guru pada guru hamba ni tafsir Ibnu Katsir hak 4 kulit tu, kulit tu 500 muka, duk le dadah habis 4 kulit. Ambil di awal hingga akhir. Kita ni Quran sebuah pun berasa kata ada tempat terlupa-terlupa, tapi ya ni kitab tafsir Ibnu Katsir ambil di awal sehingga akhir duk le dadah. Ayat surah muka mana, baris mana duk le otak. Tu orang Tuhan. Nak jagakan kitab Allah Ta'ala ni, Tuhan jadi ke orang lagu tu. Pak kita ni orang Jawi ni bukan ta'lim, tapi berhajat kepada tarbiyah, berhajat kepada kita betul orang kita jadi tubik, jadi orang yang reti sungguh, jagakan kitab Allah Ta'ala di bumi petani kita ni. Bukan tak boleh nak buat, boleh buat, tapi berhajat pada tenaga hak tinggi lah. Kalau Quran tahapan mula tak sah. Itu nak ayat kata benda ni kita kena usaha, pakat usaha. Baik, faman syaa'a dzakarahu. Setelah daripada tu Quran ni duk mana? Tuhan taruh mana Quran ni? Fi suhufim mukarramah. Apa mana fi suhufim mukarramah? Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi suhufim mukarramah ay hadhihi suratu awil 'idhatu kilahuma mutalazimun bal jami'ul Quran fi suhufin mukarramah. Apa mana suhuf? Suhuf ni mana surat catat yang ada di sisi malaikat. Malaikat tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukarramah, mana kena mukarramah? Benda perkara yang dimuliai oleh Allah Taala sendiri dan para malaikat. Quran kita ni Tuhan taruh duk bombing ni, ada satu nuskah ni hak Usman tulis ni, hak duk di Baitul Izzah, duk di tangan para malaikat ni satu nuskah. Tuhan jaga sungguh Quran. Supaya apa? Supaya Quran ni adalah hujah bagi kita kata manusia mu tak boleh nak kata apa dah dak pai aku esok sebab kuat turun dah Quran. Aku wi telinga, wi mata, wi akal fikiran, wi rain, wi duit, wi masa untuk mu mari mudarasah, mai nak ngaji akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Marfu'atin mutahharah. Tengok marfu'atin mutahharah ni makna kan pula, tengok sini. Marfu'atin mutahharah, marfu'ah ni mana aliyah. Pangkat Quran kita ni tinggi. Aliyatul qadr. Ibnu Katsir kata aliyatul qadr, mana pangkat dia tu tinggi. Quran kita ni duduk di tangan kita ni. Sebab tu orang yang ada Quran di dalam dada, walaupun bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, tetapi dengan kebanyakan ulama duk royak mari kepada kita, apabila ada Quran duk dalam dada 30 juz ni, jasad dia tanah tak makan juga. Tanah tu, mana kata tanah tu tak makan. Orang ada Quran di dalam dada, insya-Allah tanah tak makan. Ada apa para nabi hak tu juga ada, innallaha harrama 'ala turab an ta'kula ajsamal anbiya. Hak tu juga para nabi ni jasad dia mati hari mana sampai ke hari ni lagu tu tak ada ubah. Tu nak ayat kata Tuhan wi kelebihan. Baik. Marfu'atin mutahharah ai marfu'ah al-qadr. Tinggi pangkat Quran kita ni.
Mutahharah. Apa makna mutahharah? Mutahharah ni perkara yang tersuci daripada tamah dan kurang dan tersuci. Quran tu daripada benda batil. Benda batil tak ada dalam Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Quran ni tak datang benda batil. Apa benda batil? Benda tak makan dengan akal dan benda yang jadi tak terpakai. Bukan. Quran kita ni di awal sehingga akhir pakai belaka. Cuma kita pergi tak siapa tu hal lain. Sebab tu Tuhan kata dalam suratul suratul Nisa, Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran, munghe umat manusia tidak tadabbur ke? Makna tadabbur situ makna kaji dengan halusi akan isi kandungan Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalulah Quran ni bukan datang daripada Allah Ta'ala, nascaya belawai sama sendiri, belaga sama sendiri. Tapi Quran tak ada tempat belaga. Cuba kita tengok di awal sehingga akhir. Kalulah kita nampak nak belaga, lagi tepat nak belaga lagu mana kita nak buat satu misawi nampak. Kita tanya alim ulama hak reti sungguh isi kandungan Quran, dia kata bukan duk belaga kita apa tak kena. Tu nak ayat kata tu Quran kita. Sebab tu pegang molek sudah. Baik. Kalau gitu Quran ni kita kena tahu dulu gapo makna Quran. Kita janji minggu dulu kata nak wari isi kandungan Quran ni, nak tahu tak Quran ni gapo dia. Hak kita dah pegang kata Al-Quranul Karim, pegang kata kalam Allah Taala. Banyak tu tahu kata kalam Tuhan. Tapi gapo hak para ulama beri definisi takrif niyam. Kata Al-Quran ni ma huwa, gapo dia? Quran ni Al-Quranul Karim huwa ismun li kalamillahi ta'ala. Ni kita nak wari takrif supaya orang ngaji daripada kalangan adik-adik kita ni boleh nakal pula ilmu ni kepada ahli masyarakat di tempat dia duduk masing-masing lah. Mana Al-Quranul Karim huwa ismun ataupun huwa lismu li kalamillahi ta'ala. Quran ni satu nama yang menunjuk di atas kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzalu ala abdihi wa rasulihi. Quran ni kena turun. Makna kata Quran tu hewak turun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia ni lismun li kitabillah khassah. Quran ini adalah nama bagi kitab Allah Ta'ala khusus. Lain pada ni tak dinamakan Quran. Taurat nama Taurat, Zabur nama Zabur, Injil Injil. Tapi Quran kita ni nama Al-Quran khassah. Wala yusammi bihi syai'un ghairahu min sa'iril kutub. Dan tidak dinamakan Quran ini, makna kata nama tu lain daripada kitab ni tak ada. Nama satu, nama Al-Quran. Lepas tu Tuhan nama Quran sendiri. Ya, Tuhan namakan Quran sendiri. Tuhan kata afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Makna Tuhan menjadikan, makna Tuhan menamakan Al-Quran itu kalam Allah. Tuhan menamakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau gitu idafah kalam, sanakan kalam kepada Allah tu min idafati haqiqah. Idafah Tuhan sungguh yang bercakap dengan kalam Allah Taala ni. Tuhan cakap sungguh dengan Quran ni. Kalau kita tengok abasa wa tawalla, manil ladzi mutakallim? Siapa yang bercakap? Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Sebab itulah di dalam sunan sunan Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu yawma sayusriya ila Allah wa la yabqa fil mushaf harfun wahid. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Quran ni ada sekali dengan mu sekarang ni, sekarang baca. Lagi dapat satu hari Tuhan akan akak Quran kelik lagi, tak tinggal walaupun satu huruf pun di dalam mushaf. Dan satu riwayat dia dengan riwayat Hasan, tak tinggal dalam dada kita pun Tuhan cabut waktu baik juga. Cabut waktu baik di situ makna kan? Ulama kata makna mematikan ahli Quran. Tu makna kata Quran hadut depan kita ni, kalau kita tak buat baik dengan dia, dia tak tolong kita. Quran hak kita dok tengok depan kita ni, terkadang kita buat tak tahu dengan dia, hari akhirat esok tak tolong kita. Quran ni nak ayat we tahu nah, kata
Ya tolong kita ni bila? Masa kita dah hidup ni lagi. Nak kena bala ya sepak. Dengan sebab Quran dah ada. Baca Quran. Nak mati esok letih tu ya tolong sepak. Gue dengan malakul maut. Dalam kubur mungkar nakir dia kata ni ahli aku. Tak usah gaduh. Ya gue with kita. Bomo gue duk sekali dengan kita tapi kita buat apa ni belakang? Duk di atas titik sirat. Quran mari. Ni orang aku. Duk di atas mizan, berat amalan, ni orang aku. Duk dapat Tuhan, ni orang aku. Tapi kita Quran semuka sehari pun kita kata ya Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu ke Tuhan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, mengeluh. Kata umat dia ni banyak paling daripada Quran. Terkadang kita tengok Quran kabur. Kalau negeri Arab agak sekarang lah ni kabur Quran. Tak supa masa kita pergi mula-mula Quran ni tak kereta kosong pun baca Quran. Tak kereta bah kereta api pun baca Quran. Tapi orang sekarang apa timbul telefon ni tinggal hijrah ni. Tapi tak ada tengok Quran pun nak tu nak tengok lagu lah gapo nama tarik ke lain lah pula. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Baik. Kalau gitu Quran kita ni iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuhan royak nak kata Tuhan waktu turun kita hadap depan kita ni Tuhan waktu turun. Saya kata wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran ni waktu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Pia waktu turun nazala bihi ruhul amin. Jibril waktu turun ala qalbika litakuna minal munzirin. Di atas hati dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang. Apa Tuhan jadikan bahasa Arab? Tuhan tafsir kata inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tuhan jadikan bahasa Arab supaya nak kita tu faham. Tu Quran ada depan kita. Al-Quranul Karim ya ibadallah. Quran tu kita ambil molek. Sebab itulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia kata, orang kalau suci sungguh hati dengan Quran, dia tak akan tinggal Quran. Dia tak akan jadi hampa dengan isi kandungan Al-Quran. Pasal apa pula kita mai dok reti isi kandungnya hak dok mai dok ngaji ni? Ni double. Tuhan ganda darajat pula. Baca saja je gua kita dah. Kalau kita reti pula faham pula amal mengikut yang nak pula nak jadi guna. Sebab tu datang pada satu hadis daripada hadis yang sabit, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, munaiklah pangkat syurga tu akhir sekali mana ayat kamu baca. Mana mu baca banyak setara mana, naik tinggi setara tu. Darajat tu kau tinggi naik kalau kita baca Quran kau banyak kau tinggi. Tu guru hamba ni cara yang hafal Quran kanak-kanak ni ia ulas 100 kali. Ulas di mulut di lidah 100 kali, kemudian ulas suruh tulis dengan tangan pula 100 kali. Duk sini. Budak kanak-kanak 7 tahun 8 tahun tu mari nak ayat rakam mana juzuk duk mana, ayat ni duk mana, ekor lagu mana, depan lagu mana, ikut tanya. Tu ya waktu baik umat Islam kita di Malaysia ada buat lagu tu. Pas Thailand kita boleh buat apa tu. Tapi alhamdulillah ada dah kalangan orang hafiz kita pun ramai. Tetapi nak lagi nak wip isi kandungan Al-Quranul Karim supaya nak wip kita tu dapat syafaat daripada Al-Quran. Sebab itulah hadis Abu Umamah saya duk baca sokmalah nak mengingati pada masyarakat kata iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh mu'alkan Al-Quran, Nabi kata ia akan datang satu hari kiamat nanti mari duduk tepai kita. Mari buat apa? Syafi'an li ashabihi. Allahu akbar. Mari nak bantukan orang hak duk cara ke dia. Sebab tu kalau kita tengok orang ahli Quran sungguh ni nak tubik sikit. Saya ni ngaji dengan anak murid Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Gi kapung ngaji Quran. Nah, baca di atas dia nama Syekh Taufik Syalabi alaihi rahmatullah baru mati ya. Dia ni boleh qiraat 10. Cara ngajar Quran dia ni anak murid dia duk jalan supaya jalan ikut kapung ni, jalan kita baca alik belakang dia duk dengar. Ikut baca qiraat mana mari 2 3 4 orang pun dia baca hak ni qiraat ni. Tu hawi dia. Lepas tu khususiatnya orang ada Quran dalam tubuh dia ni tak ada sakit. Gigi dia umur 90 meninggal tak biasa cabut oleh sepotong. Tu makna kata orang ahlul Quran.
Ulama Syam ramai di kalangan ulama Syam yang amo kenal ya hafal dua perkara ya dalam dada ya. Ada Quran, ada Riyadhus Salihin. Tak pernah makan ubat walaupun sutih. Umur 82 meninggal, tak pernah makan ubat walaupun sutih. Sebab apa? Quran ni duk jadi penawar. Hak tu makna kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran ni sebagai sifat penawar dah bagi orang-orang yang beriman. Baik, kalau gitu mari kita tengok marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Ya Allah. Apa makna bi aidi safarah? Makna bi aidi safarah, makna Quran kita ni malaikat duk jaga, duk gawal. Di apa nama ni? Di Lauhil Mahfuz tu malaikat duk gawal, duk jaga. Duk di tangan-tangan malaikat. Tangan malaikat kita tak tahu, tangan bukan seperti tangan kita ni. Tetapi tangan tu ayat tak bi aidi safarah, katanya para ulama di situ as-safarah makna malaikat yang dak waktu turun wahyu, katanya iaitu kena pada Jibril alaihi salam. Kata para alim ulama ahli tafsir di sini, itu makna bi aidi safarah kiramin bararah. Sifat malaikat ni gapo nama malaikat? Kita nak tahu satu-satu. Kita apa nama wari di sini nak tahu kata malaikat ni gapo dia malaikat pula. Rukun iman ni terkadang maaf nanda. Rukun iman hak kita ni orang hak mengaji alhamdulillah tahu. Tapi cuba kita tanya setengah-setengah daripada orang. Kam arkanul iman? Berapa rukun iman? Tak tahu. Tu mana orang sekarang setara tu. Ya Allah. Ni kalau kita tengok orang Arab sendiri pun jelas juga. Bukan kata orang Melayu kita saja, orang Arab sendiri. Berapa rukun iman? 2 dia kata. Ni nak ayat tu agama kita ni, duk tu. Duk hadap. Kita nampak ramai orang mengaji tetapi umat hak sungguh tu ia gikut lain. Berapa rukun iman Yusran? Ni ke 5? 6. Arkanul iman 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Itu makna arkanul iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat ni. Kita nak kecek bab malaikat. Dan kita ayat dah sana ni. Malaikat ni kita ambil sikit gapo malaikat. We tahu dengan cara jelas. Malaikat ni salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia daripada cahaya. Kita ni jadi daripada tanah. Jin jadi daripada api, malaikat tu jadikan daripada cahaya. Biar ayat kamu lagu tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan malaikat itu daripada cahaya, wa khuliqatil jannu minan nar, dan dijadikan jin itu daripada api, wa khuliqa adamu mimma wasafa lahum. Makna dijadikan Adam alaihissalam daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dalam Quran, makna kata daripada tanah. Itu hujah kita yang kita nak ayat kata malaikat itu daripada mana? Daripada cahaya. Pas malaikat ni khija dia tak lawan Tuhan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Tu sifat malaikat. Sifat malaikat ni ia tawak khija malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Dan dia itu akan tak mendahului Allah Subhanahu wa taala ikut urusan apa-apa. Tu malaikat yang kita beriman. Dan hak ni maksudnya bi aidi safaratin kiramin bararah. Safarah kita tahu dah makna ganana. Makna kata malaikat yang duk bawa wahyu turun mari daripada Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna safarah. Kiramin bararah. Kiram makna kata mulia. Malaikat ni perkara yang mulia. Malaikat ni orang Quraisy ni i'tikad kata ada dah malaikat. Kon Quraisy ni i'tiqad cewa malaikat ni tetapi ia katakan malaikat ni haula banatullah la haula wala quwata illa billah. Ia kata malaikat ni anak perempuan bagi Allah. Sedangkan orang perempuan, anak perempuan ni orang Quraisy tak kenal.
Tuhan royak dalam Quran dengan cara nyata, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila isteri itu beranak, maka orang diroyak kepada dia. Royak kata orang betina pun beranak tu anak perempuan. Lagu mana? Rupa muka dia, hitam muka dia. Hitam muka dia. Makna kata malu. Yatawara minal qaumi ma busyira bihi. Yatawara minal qaum mimma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma kanu yahkumun. Makna kata ia ni apabila diroyak kata anak perempuan ni beranak mari boleh anak perempuan, ia lari daripada kaum-kaum dia, tak saya jumpa dengan gugu, malu. Aku nak pera dia ke dalam keadaan hina ke aku nak kamu. Ada pun hak kisah kata Sayyidina Umar kamu anak perempuan tu, Ibnu Katsir kata tak sabit. Kalau kata sabit ni mana tak ada muskilah dengan Sayyidina Umar. Nah, mana kata kita duduk dengar kata ramai orang duk oyak kata Sayyidina Umar ni kamu anak perempuan dia hidup-hidup. Ibnu Katsir kata tak ada sabit lah perkara tu. Orang awak kaji dia tu dia boleh kecek lah lagu tu. Nampak tu tak? Sebab kalau kita pergi kecek lagu tu pun nak jadi khalifah lagu mana? Jadi orang mari kecek tak molek pula terhadap khalifah kita, khalifah Islam tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kalau gitu malaikat hak kita ni bukannya perempuan, bukan lelaki. Tak makan, tak minum. Tu malaikat. Pada mau kata manusia dengan malaikat ni mana gagah? Gagah malaikat apa tak makan, tak minum nak gagah lagu mana? Tu nak ayat kata khalqullah. Nak pergi tak sampai dengan kau ni ngotak kita ni kalau kacak-kacak putus. Apabila putus kau ni jadi kau lain. Nampak tak? Seumpama mana? Seumpama mata kita tak kuasa nak tengok matahari lah. Kalau dia mata modem nak tengok matahari, kau terah tengok. Cuba tengok. Tak lagi otak kita yang ada tepat garis dia, cupcake dia. Sebab buah pelita tu kaca-kaca dia kau lain. Jadi orang tahu kira. Tu tak. Kiramin bararah. Makna kata dia ni sangat kiram, lagi bararah. Apa makna bararah di situ? Makna kata dia ni sangat bersih daripada dosa-dosa. Sangat bersih daripada kesalahan. Sebab apa? Sebab dia ni adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab Tuhan tak berhawa nafsu dia. Lepas tu ulama dok main beza kata hak mana lebih di antara manusia dengan malaikat. Maka kata para ulama kalau nak kira jenis lebih manusia. Sebab kalau kira jenis Rasulullah tu jenis manusia. Sebab tu Rasulullah ni lebih daripada segala-gala makhluk lain. Tetapi kalau nak kira sore lebih malaikat. Tu makna kata ulama jawab beza di antara jins al-insan dengan afradil insan. Makna jenis manusia, malaikat dengan jenis manusia, lebih manusia. Tetapi dengan sore lebih malaikat. Lebih malaikat lah. Sebab itulah kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena tahu kata Quran kita ni hendak jaga hak sebenarnya para malaikat. Sebab pada tu Tuhan menggerakkan hati kita. Sebab itulah datang pada hadis daripada ashabus sunan dia kata idza aradallahu li'abdihi khairan. Perhati hadis Nabi Muhammad. Idza aradallahu li'abdihi khairan, apabila Allah Taala kehendak bagi hamba tu kebaikan, Tuhan kata ana assalahu. Apa makna assalahu? Assalahu hadis sah lagi mai tafsir ai ista'malahu. Allah Taala gunakan dia. Guna lagu mana guna? Yuwaffiquhu li'amalin khairin thumma yaqbidu alaihi. Allah Ta'ala itu gunakan hamba dia lagu mana guna? Tuhan mentaufikkan, tunjuk jalan pada jalan yang molek. Dia madep cara Quran, dia madep cara urusan masjid, cara urusan isi kandungi hak sakut paut dengan hukum syarak kan? Dia dok main lagu tu, kemudian Tuhan mematikan dia di atas tu. Tu makna kata gapo? Tuhan hendak baik dengan kita. Kita nak tahu Tuhan hendak baik dengan kita. Dengar orang azan tengok, orang bel tengok, bahasa lagu mana? Kena gajah duk heret ke lagu mana? Kalau kata gajah duk heret tu kena cek dah tu email. Sebab apa? Sebab berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semaya ni berat. Tetapi orang tak berat illa 'alal khashi'in. Malaikat orang khasyuk. Pak khasyuk mek mana? Mek pada ilmu hak kita duk mengaji ni, dengar tu email baca, reti molek, khasyuk.
Supaya kita dak tengok roye, maaflah roye ni tak sepatut kita nak misah, tapi nak misah kata. Kita dengar hak orang Prawi, kita dengar hak lazak dok royak go tu go ni lazak pasal lazak. Tapi kalau dengar orang putih, kita tak reti orang putih dengar staf boleh 5 minit nak pergi. Ya gitu dah. Nah, gitu dah. Quran ni apabila kita reti sungguh, faham sungguh isi kandungnya dia, baca panjang pun tak apa. Baca panjang apa tak ada gapo, lepas tu tenok so lagi lah orang baca tu sedap lah suara. Nah, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hasinu aswatakum bil Quran. Janguk mana kata? Jangan buat-buat. Janguk semana kata? Cari orang sedap-sedap tu. Wi jadi tu email baca Quran. Ning tu baca tak kena. Suara. Yang kedua suara tak sedap pula. Lepas tu baca panjang. Masalah. Jadi orang tak semari masjid tu orang panggil cara nak politik nak jadi tu email lah dah. Maaf lah kalau setuh tu nak misal kita tahu. Baik, sebagai akhir bi aidi safaratin kiramin bararah, makna kana situ. Makna kata Quran kita ni pangkat dia tinggi, duk di tangan para malaikat nama kiramin bararah. Lepas tu kita nak widuk pangkat kita ni sebagai manusia ni nak buat lagu mana? Widuk sama dengan pangkat malaikat. Dia mau kata apa boleh nama duk dengan pangkat malaikat? Hai. Kalau orang tak dia mau duk sekali dengan pangkat raja-raja khisi sama, dia mau seorang nak kata si. Nak. Sebab apa? Sebab otak kita orang Islam ni madiyun. Apa madiyun? Tunium. Tak nampak pahala dosa, tak nampak syurga dengan kau, tak nampak. Nampak? Pangkat dah. Mi tamnung tamneng. Oh di. เขาบอกว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยมีระดับถึงระดับของกิรอมินบารอเราะห์อยู่ระดับเดียวกันกับมาลาอิกะฮ์กิรอมินบารอเราะห์จะอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าอยู่ทำไมกับมาลาอิกะฮ์มันได้อะไรsebab ทุนนิยม dalam otak kita ni ความคิดทุนนิยมนี่เข้าไปในสมองของเราIslam kita tak boleh kira lah tu kalau kira lagu tu sahabat tu dah jadi bunuh diri sekarang lalan ini baik kita nak buat lagu mana mai dengar cara hak Rasulullah nak royak kita mengikut hak ulama duk pasah siapa kita dia kata hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tengok nah Quran ni nak bawa kita sampai sini tengok molek kata ana daripada Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar orang selawat ke Nabi kita ni jangan senyap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat lalu sallallahu alaihi wasallam selalu hari Jumaat hari Jumaat ni terkadang kita orang Melayu tu khatib dah royak juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kita tak tahu gapo seterusnya dia dak makna kana innallaha sesungguhnya Allah Taala tu senantiasa dan para malaikat tu senantiasa duk selawat di atas nabi ni makna dia ya ayyuhalladzina amanu he orang yang beriman kita ni orang beriman belakon mari Jumaat sallu selawat olehmu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri salam kepada dia. Pas kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kata senyap-senyap badal lah nama kita derah hak tok khatib berderah jadi bising pula. Nah, kokoh. Tu maknanya sallu alaihi wasallimu taslima. Lepas tu selawat sekali boleh gapo maksud? Sekali ya selawat boleh gapo? Tuhan selawat di atas kita 10 kali. Sekali kita selawat atas Nabi, Tuhan selawat di atas kita 10 marrat. Ya Allah Subhanahu wa taala selawat di atas kita. Kita ni hamba kecil, Tuhan selawat kita. Sebab apa? Sebab kita jing selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir Rasulullah kata alladhi berkata mana? Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang yang baca Quran sedangkan dia mahir. Gapo mahir? Besok baca Quran gini boleh, qiraat ni boleh, qiraat ni boleh. Tak boleh qiraat Hafsin an Asim pun tak apa dah. Hak kita dah baca. Apa yang Hafsin an Asim? Qalun kita tak tahu, Ibnu Katsir kita tak tahu, Warash kita tak tahu. Biar tak ada apa. Ambil hak kita ni kena hak ni. Mahirun bihi, ya mahir. มีความชำนาญในการอ่านอัลกุรอานอุลกะรีม Dia kata, Nabi kata, ma'as safaratil kiram bararah. Sekali dengan malaikat ada bawa Quran. Depan tu sekali, pangkat tu lah. Kita orang biasa, tapi kita boleh baca Quran hebat. Supaya nak hebat macam mana? Belajar. Nak belajar lagu mana? Kena curah tenaga. Masa kena beri. Nah, kena beri masa. Kena beri hati pada Quran.
Orang tanya tok guru hamba ni ya murajaah sehari 10 juz sehari Quran. Murajaah dada. Bahaya jadi tok imam satu masjid tu ya baca 3 bulan khatam sekali Quran. Baca waktu mengorek isya subuh. Ambil di alif lam mim suk di nas ni baca 3 bulan khatam sekali. Bulan puasa khatam 3 kali. Dia ingat Quran sebuah. Lepas tu orang tanya ya, wahai tok guru, wahai imam, ya jadi imam masjid, lagu mana mu ni ikut baca Quran ingat belaka? Dia kata Quran ni kita kena wih hati dengan dia. Pada yang tahu wih hati wih lagu mana? Ya misal yang nakal. Dia kata seumpama kita wih pada orang perempuan itulah. Duk halo tak berhenti, je duk halo ke orang perempuan. Tak ini, halo. Tak dengar suara apa tak apa dah. Tu Quran kita kena wih hati dia wih gitu. Baru dia duk sekali dengan kita. Apabila duk sekali dengan kita, masuk kata wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramin bararah. Lepas tu, kita pun tua dah, umur 90 dah, tak gerak dah nak pergi baca Quran nak laca apa orang muda-muda tak gerak. So dia ada cara. Gapo? Wallazi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Siapa dia baca Quran, lepas tu payah di atas dia. Duk izaja, orang tu hajat izaja. Duk jadi iya. Orang kat atas ni dia tak ada sebut iza. Iya jadi iya. Pak orang Arab tak nak tegah kalau jadi tu imam. Nah, tu nak ayat atas makhraj ya tak serupa. Orang Melayu kita ni alhamdulillah makhraj. Duk sini ain pun sebut ain, ghain pun ghain, kha pun kha sedap hak kita. Tapi dengan sebab kita kena bakit semangat klik semula. Kalau orang tak boleh nak baca jadi payah lagu tu, ya usaha dah. Wa huwa 'alaihi syaqqun, payah susah, lahu ajran. Bagi dia tu ada 2 pahala. Pahala baca, pahala payah. Tuhan upah belaka orang main Quran. Upah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Tuhan upah ni gapo? Benda yang ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang kita ada di tangan kita ia binasa, tapi apa yang kita taruh harta kita, pahala kita ke Tuhan, wa huwa indallahi baq, kekal. Sebab apa kekal? Sebab Tuhan taruh, Tuhan bela. Kalau kita bela ya habis. Tu makna kata Quran kita ni hak ning dia. Lepas daripada tu Tuhan kata qutilal insanu ma akfarah. Lagi kita akan mengaji pula pada hisah yang lagi akan datang, iaitu Tuhan nak ayat hak apa ni? Kenapakah manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah taala tu Tuhan dia. Jadi seolah kata hisah lagi akan datang, insya-Allah kita nak ayat kata sebab gapo manusia ni kena duk kufur dengan Tuhan sedangkan Tuhan jadikan dia tak khabar kau mana. Bahawa apa kita kena kufur? Lepas Tuhan jadikan diri dia tu, Tuhan nak bakit we tahu kata aku jadikan mung ni lagu mana? Supaya nak we kata supaya kita duk deraka apa kepada tok guru we ilmu lagi we go tu we go ni segala-gala duk deraka apa mu duk deraka pada tok guru sebab gapo? Tuhan nak tanya. Esah lagi akan datang Tuhan nak tanya, apa mu duk kufur dengan aku sedangkan aku ni mung menjadikan mung. Tu makna kata qutilal insanu ma akfarah. Lagi kita akan masuk di dalam hisah yang lagi akan datang. Pada hari ini sekadar inilah sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.